Saya jaga bakal Ada ya? ada. Ana rasa. Dok utama kat mana? Ikut 143 atas tadi sengaja. okey, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita meneruskan pengajian pada hari yang bahagia ini. Dan esok insya-Allah kita akan masuk kepada malam yang bahagia, iaitu malam nisfu Syaban. Malam ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlakunya beberapa peristiwa yang besar. Daripada peristiwa yang besar yang berlaku pada malam nisfu Syaban adalah belahnya bulan. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qamar, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Yani kiamat itu sesuatu perkara yang telah dekat dan bulan telah terbelah. Maka berlakunya belah bulan pada zaman Nabi SAW apabila kaum Quraisy mereka mengatakan, "Ya Muhammad, kalau sekiranya engkau betul-betul seorang Nabi dan seorang Rasul, maka engkau belahkanlah bulan ini." Maka Allah Subhanahu wa taala membelahkan bulan itu sebagai mukjizat bagi Nabi SAW. Dan peristiwa ini dilihat oleh kaum Quraisy itu sendiri yang berada pada di Makkah, dan mereka lihat bagaimana satu belah daripada bulan tersebut turun hingga sampai kepada atas gunung ini di Makkah, dan belah yang lain juga ini sampai kepada gunung yang lain. Maka subhanallah, mereka melihat peristiwa ini dengan mata kepala mereka sendiri. Kita tidak boleh bayangkan hari ini kita lihat ini bulan datang ke bumi. Ini berlaku pada zaman Nabi SAW. Dan yang ajibnya, kita lihat orang-orang Cina, sebahagian daripada mereka juga menyaksikan peristiwa ini, dan mereka menulis di dalam beberapa lembah dalam kitab-kitab mereka. Sampai hari ini didapati di sebuah tempat ini di China. Maka mereka mengatakan, kami telah melihat belahnya bulan pada sekian-sekian hari dan begini. Akan tetapi kami tidak mengetahui kenapa ia berlaku sedemikian. Begitu juga sebahagian orang ini di India juga melihat peristiwa belahnya bulan, dan menjadi sebab beberapa orang masuk ke dalam agama Islam pada ketika itu. Maka ini merupakan daripada peristiwa yang besar. Itu sebab kita sebagai orang Islam adalah wajar bagi kita untuk kita mengagungkan hari-hari ini seperti ini, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah kepada mereka tentang hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kepentingan ini untuk kita puasa pada hari Ashura disebabkan Allah belah lautan bagi Nabi Musa AS, dan selamatnya Bani Israel dan tenggelamnya Fir'aun. Dan Nabi SAW apabila menanyakan kepada kaum Yahudi di Madinah, kenapa kamu puasa pada hari ini? Mereka mengatakan, hadha yaumul ladzi najjallahu fihi Musa wa Bani Israel. Ini adalah hari yang mana Allah selamatkan Musa AS dan Bani Israel. Maka Nabi SAW mengatakan, nahnu aula bi Musa minkum. Kami yang ini lebih layak kepada Musa AS daripada kamu. Maka Nabi SAW memerintahkan umat Islam untuk melakukan puasa. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita kepentingan untuk kita mengagungkan hari-hari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka besok adalah malam ini nisfu Syaban, dan biasanya kita di Masjid Khalid dan juga masjid-masjid di Singapura, apa kita melakukan adalah kita baca Yasin 3 kali, dan kita membawa doa, dan juga kita biasa ada sedikit tazkirah dan sebagainya. Dan saya ingin mengatakan dan saya ingin menekankan, ini merupakan nasihat bagi diri saya dan juga para jemaah sekalian, janganlah kita melepaskan peluang ini. Lebih-lebih lagi pada zaman yang kita berada sekarang ini, kita tidak dapat pergi ke masjid, masjid-masjid kita tutup.
kita tidak dapat mengadakan majlis ini yang masya-Allah penuh dengan barakah, yang mana biasa kalau di Masjid Khalid masya-Allah masjid penuh. Hampir 1,000 orang ini hadir dalam kalau biasanya malam nisfu Syaban ini di Masjid Khalid, saya rasa salah satu majlis ini yang paling besar. Dan kita mengadakan bacaan Yasin 3 kali beramai-ramai, dan wallahi saya sendiri rasa dan juga ini melihat kebesaran yang hari ini bila kita baca Yasin ramai-ramai, yang 800 orang, 900 orang ataupun 1,000 orang baca ini bersama Yasin ini 3 kali. Dan selepas itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlas. Dan subhanallah, ini kita dapat lihat bagaimana Allah selesaikan masalah dengan sebab majlis-majlis seperti ini. Dan kita sendiri dapat merasakannya, kita dapat melihatnya, kita juga dengar tentang orang yang hadir majlis-majlis seperti ini, maka bagaimana Allah SWT selesaikan masalah mereka dan sebagainya. Jadi saya nak mengingatkan diri saya dan juga jemaah sekalian, besok kepentingannya saya rasa kebanyakan daripada kita akan berada di rumah, dan janganlah kita melepaskan peluang ini. Kita kumpulkan ahli keluarga kita dan kita membawa amanan yang sama. Kita baca Yasin yang ini 3 kali, dan selepas itu kita mendatangkan doa. Maka apa yang saya akan melakukan esok juga, saya akan buat live streaming juga, bacaan Yasin 3 kali dan juga baca doa-doa tersebut. Ini adalah doa malam ini nisfu Syaban yang dikarang oleh para ulama kita. Tetapi apa yang penting, insya-Allah kita cuba hidupkan ini malam-malam seperti. Jangan kita lalaikan disebabkan keadaan kita sekarang seperti ini, masjid-masjid ditutup dan sebagainya, dan kita kat rumah pun tak ada amalan. Jadi kita nak kena berjaga juga, yang ni kita nak kena hidupkan amalan kita, yang ni maksudnya. Lebih-lebih lagi malam besok ini, saya subhanallah, saya rasa saya sebenarnya nak masuk yang kitab Da'watul Tammah, tiba-tiba terlihat ini masalah perkara ini. Jadi saya nak mengambil kesempatan ini supaya jangan kita lupa pula, ya. Jangan yang ini kita terlupa, sebab dia berlaku esok hari, dan ini subhanallah, ini setahun sekali. Dia bukan ini satu malam yang berlaku minggu-mingguan dan sebagainya. Tetapi kalau kita lepas ini peluang ini esok, maka kita nak kena tunggu tahun depan. Dan ini adalah daripada malam yang Nabi SAW mengatakan Allah yang ini mengkabulkan hajat. Lebih-lebih lagi sekarang kita sedang dalam masalah. Mudah-mudahan insya-Allah yang ini kita berdoa bersama, Allah Subhanahu Wa Taala selesaikan masalah wabak ini, dan Allah mengangkat ini wabak ini daripada dunia ini dan juga daripada masyarakat kita, dan Allah kembalikan keselamatan dan kesihatan kepada khususnya dibagi semua kaum mukminin dan mukminat wal muslimin dan wal muslimat, insya-Allah taala. Sekarang insya-Allah ini kita kembali ini kepada kitab Da'watul Tammah, dan kita telah sampai kepada muka surat 143, yang mana Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau sedang membicarakan tentang peniaga dan pengilang harus mengetahui hukum hakam muamalah. Ini juga daripada apa yang saya mengatakan minggu lepas, kewajipan bagi umat Islam untuk mempelajari tentang hukum ahkam yang bersangkut paut dengan jual beli. Sebab tiap-tiap hari kita melakukan jual beli, maka wajib kita mempelajari apakah itu rukun-rukun jual beli, apakah itu jual beli yang sah, apakah jual beli yang tidak sah. Begitu juga apakah yang dimaksudkan dengan riba, apakah dimaksudkan dengan pajak, apakah dimaksudkan dengan pinjaman, dan apakah perbezaan di antara pinjaman dan penyewaan dan sebagainya. Kita lihat dalam Islam, bab muamalat ini, bab ini yang besar. Dia lebih besar daripada bab ibadah. Cuba kita bayangkan. Bab ini muamalat ini, dia lebih besar daripada bab ibadah. Sebab perkahwinan juga termasuk bab muamalat. Yang ini bab nikah, bab ini faraid. Jadi kalau kita lihat misalan kitab Mughnil Muhtaj karangan Khatib Asy-Syirbini, Mughnil Muhtaj yang ada sekarang 4 jilid. Hanya jilid yang pertama bab ibadat, tetapi bab muamalat 2 jilid. Jilid yang pertama adalah bab ibadah, jilid yang kedua muamalat, jilid yang ketiga muamalat, dan akhir sekali baru yang ini beliau masuk ini kepada bab jinayat. Jadi pada hakikatnya bab muamalat ini 2 kali ganda ini bab ibadah. Memang kita mengatakan bab ibadah ini lebih penting. Yang ini maksudnya kalau kita bandingkan ibadah dengan muamalah, kita kedepankan ibadah. Apa sebab? Itu sebab kita lihat ulama-ulama kita, mereka menukilkan bab ibadah dulu baru muamalat. Sebab ibadah lebih penting untuk kita membina hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kedepankan. Tapi selepas itu pula masuk apa kita mengatakan bahagian berkenaan dengan muamalat di antara sesama manusia.
Maka Islam kita ada hablum minallah dan hablum minan nas. Seperti mana Islam ini menekankan untuk kita membina hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Islam juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjalankan transaksi kita, bagaimana kita menjalankan hubungan kita, bagaimana kita menjalankan perkahwinan, bagaimana kita menjalankan faraid apabila seorang ini meninggal dunia dan sebagainya. Jadi subhanallah, ini kita lihat Islam adalah agama yang sempurna. Segala-galanya disebut ini oleh Islam. Tidak ada agama seperti agama Islam. Tidak ada agama yang membicarakan hukum ahkam muamalat. Wallahu alam. Seperti terperinci dalam Islam itu pun kita ada mazhab. Kita ada lebih 86 mazhab. Cuba bayangkan. Ulama-ulama melakukan isyihad dalam bab ibadah, dalam bab muamalat, dalam bab jinayat. Jadi apabila kita lihat ini kepada kehebatan ini agama kita, maka baru kita akan faham betapa hebatnya agama Allah Subhanahu Wa Taala yang diwarisi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada nabi-nabi yang sebelumnya. Ini yang Allah mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku telah sempurnakan agama kamu dan aku telah menyempurnakan nikmatku ke atas kamu dan aku telah meridai Islam sebagai agama kamu. Hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah memberikan kepada kita kebaikan ini, memberikan kepada kita taufik dan hidayah, dapat kita mempelajari hukum ahkam, dapat kita melaksanakan ketaatannya. Wajib ini untuk kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi perkara ini saya teringat berkenaan dengan malam nisfu Syaban. Saya tadi baru membicarakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat berkenaan dengan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ayat ini diturunkan pada malam nisfu Syaban. Itu sebab bulan Syaban itu sendiri, ulama kita mengatakan dia adalah bulan Nabi Muhammad SAW. Apa sebabnya? Sebab Nabi SAW sangat bahagia apabila Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini. Ayat ini menerangkan kebesaran Nabi Muhammad SAW. Sebab Allah mengatakan Allah dan malaikat dia bersalawat atas Nabi Muhammad SAW. Dan Allah memerintahkan kaum mukminin untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka bulan Syaban adalah bulan yang dicintai oleh Nabi SAW. Sehingga ini ulama kita mengatakan ini adalah bulan Nabi Muhammad SAW. Dan kita ada hadis ini yang lemah, walaupun ini statusnya lemah. Tidak ada masalah kita membicarakannya, yang mana Nabi SAW mengatakan Sya'ban syahri. Nabi mengatakan bulan Sya'ban itu adalah bulanku, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita bersama dapat manfaat daripada kebesaran ini hari ini. Begitu juga dengan kebesaran ataupun pahala yang Allah SWT sedia memberikan kepada orang yang beriman kepadanya, kepada mereka-mereka yang mengingatinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Jadi insya-Allah besok sebelum kalau boleh sebelum maghrib kita dah bersiap-siap. Jadi jangan pula kita keluar ya besok macam ataupun yang lepas maghrib kita tengok TV dan sebagainya. Ini adalah benda yang lebih-lebih lagi ini hari seperti hari esok ini kita tak mampu, yang ini kita nak melepaskan. Seperti mana saya mengatakan, dia hanya setahun yang ini sekali. Jadi jangan kita lupa insya-Allah. Dan kalau kita nak baca bersama, bolehlah kita baca bersama. Kalau tidak, sekurang-kurangnya ini kita baca bersama ahli keluarga kita insya-Allah. Maka berkata Imam Al-Haddad, pertama sekali, hendaklah dia melengkapkan dirinya dengan ilmu yang difardukan ke atasnya dan diperlukannya dalam perniagaannya. Seorang peniaga, saya rasa minggu lepas juga saya membicarakan ini. Seorang peniaga lebih wajib dia belajar bab muamalat. Kalau kita mengatakan orang awam wajib dia belajar bab jual beli, sebab dia melakukan jual beli. Tapi orang awam ini jual beli maksudnya dia mungkin jual beli kat pasar, dia nak beli barang, misalnya nak beli handphone, nak beli kereta, dia nak kena tahu berkenaan dengan sikit lebih kurang yang berkenaan rukun-rukun jual beli. Tetapi kalau satu orang ini berniaga, maka banyak perkara dia nak kena tahu. Dia kena tahu hukum salam ini misalnya. Apa itu salam, apa itu riba, apa itu riba fadl, semua jenis riba semua dia nak kena tahu. Kalau dia berniaga, lebih-lebih di zaman sekarang dengan sistem kewangan yang kita ada hari ini, maka dia memerlukan kepada ilmu. Barulah Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah akan memberkati perniagaan kita. Tapi kalau sekiranya kita berniaga dan kita sendiri tidak faham rukun yang dijual beli, maka ini adalah masalah. Maka diwajibkan lebih-lebih lagi atas peniaga untuk mempelajari semua bab dalam fikih muamalat, semua daripada awal sampai habis. Biasanya dalam bab jual beli ni, kitabul bai', dia diakhiri dengan kitab waqaf ataupun kitab laqit. Seperti mana kita dalam kitab Fathul Qarib, penulis ini memulakan dengan bab rukun-rukun jual beli, dan dia akhiri kitabul bai' dengan
babul laqit. Selepas itu baru dia masuk faraid. Selepas faraid ini masuk bab nikah. Dan biasa habis ini bab nikah, baru ini masuk ini kepada bab jinayat. Jadi seorang ini peniaga wajib ini dia mempelajari daripada awal ini bab ini jual beli, kitabul bai' sampai ini bab ini faraid. Sampai bab ini faraid. Ini adalah kewajipan yang minimum bagi orang yang meniaga. Ini juga ini kita nak kena create awareness. Zaman sekarang ini banyak orang mengatakan kita nak create awareness. Kita sekarang menghadapi masalah coronavirus. Orang create awareness, kepentingan untuk pakai mask, kepentingan yang ni untuk apa, duduk di rumah, kepentingan untuk tidak buat ini dan tidak buat itu. Hari ini juga kita nak create any awareness dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya kita masyarakat ini tidak mengetahui perkara ini, bagaimana kita nak create awareness, kepentingan belajar bab muamalat, kepentingan ini mempelajari bab muamalat, bagaimana kita nak menghidupkan balik ini ilmu-ilmu ini. Dan dalam masa yang sama kita memahami keadaan kita hari ini, maksudnya keadaan ini jual beli hari ini di luar. Bagaimana kita nak mendapat manfaat ini daripada agama Islam untuk kita menerangkan apa yang berlaku pada zaman moden yang kita tinggal hari ini. Kalau tidak, nescaya dia akan terjerumus ke dalam perkara-perkara yang haram dan syubhah. Maka dengan itu dia akan mengikuti jalan yakni syaitan. Yani apa maksudnya jalan syaitan? Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kamu mengikuti jalan-jalan syaitan. Apa maksudnya? Syaitan ini dia nak kita mengikuti jalan yang akan serong. Yang ini maksudnya dia tidak akan membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini misalnya satu orang nak pergi Kuala Lumpur dan selepas itu dia masuk highway yang ini nak pergi Pahang yang ini misalnya. Jadi dia tidak dapat sampai yang ini kepada destinasinya. Jadi syaitan dia tahu kita sekarang nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia akan memikirkan macam mana dia nak menyesatkan kita. Maksudnya supaya kita tak sampai kepada Allah, kita pergi kat tempat lain. Maka ini adalah daripada kerja syaitan 24 jam. Yang ini dia tiap masa dan saat yang ini memikirkan bagaimana nak menyesatkan anak Adam. Ini yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. La urwiyannahum ajma'in. Dia mengatakan, aku akan sesatkan semua anak Adam illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali mereka-mereka yang ikhlas. Ini syaitan mengatakan dalam Al-Quran. Ini semua anak Adam dia boleh sesatkan. Tetapi syaitan mengatakan ada sebahagian anak Adam aku tak boleh sesatkan. Siapakah mereka? Mereka ada dua sifat. Pertama sekali ada sifat ubudiyah dan kedua adalah sifat ikhlas. Ini kalau sekiranya seseorang itu ada asas dalam perkara ini dan dia melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya dengan ilmu, dapat membezakan apa yang haram dan apa yang halal, dan dia melaksanakan ini apa yang diperintahkan, maka ini adalah manusia-manusia syaitan tidak akan menyesatkan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik. InsyaAllah ya, kita nak kena masuk kepada kitab seterusnya. Sebab ini kita kurang ini masa. Dan saya minta maaf ya, hari ini lambat sikit. Ataupun lambat banyak mungkin. Sebab seperti mana jemaah lihat, kita punya setup sekarang dah lain sikit kan. Jadi ini memerlukan masa sikit lah. Memandangkan saya pun macam ialah baru menggunakan ini. Jadi kadang-kadang ada sikit isu teknikal dan sebagainya. Sekarang insya-Allah ini kita akan masuk ini kepada kitab ini Fathul Mu'in. Dan tunggu sekejap ya. Jadi ini muka suratnya. Yang kita sekarang dalam kitab Fathul Mu'in, yang kita sedang berada pada muka surat 168. Dan kita dalam kitab Fathul Mu'in pada minggu lepas, kita alhamdulillah kita dah habis semua rukun-rukun solat. Dan penulis sekarang ini membicarakan tentang kepentingan untuk kita masuk ke dalam solat dengan hati yang khusyuk dan dalam keadaan yang mana fikiran kita tidak kocak-kacir. Ini yang kita membicarakan juga pada minggu lepas. Ini sedikit